untuk perbincangan hari ini, saya rasa ada asasnya, ada relevannya supaya kita faham dinamik politik susulan selesainya PRK Chini ini, sebab dianya mengubah beberapa perkara. Memang betul signifikannya keputusan itu tidak. Keputusan di PRK Chini itu kita tidak mengambil bahagian pun, Pakatan Harapan tidak masuk pun, tetapi ada beberapa perkara yang kita boleh nilai dan juga yang kita boleh fahami dinamik politik selepas ini. Baik, dalam mana-mana analisa yang kita buat dalam soal pilihan raya ataupun dalam soal pekerjaan dan sebagainya, dia sudah pasti ada dua kerangka. Satu yang kita panggil sebagai kualitatif dan satu lagi kuantitatif lah. Yang maksudnya yang pertama tu lebih kepada dia punya rasional, kepada perkara-perkara yang terkait rapat, manakala kuantitatif tu lebih kepada data dan angka. Jadi mungkin sebelum ini saya sering berbincang dalam soal angka dan data, tapi telahan hari ini lebih kepada soal kualitatif tadi. Nak faham apa dinamik selepas pilihan raya kecil Chini ini yang terkait rapat dengan polemik pilihan raya yang diwar-warkan, yang digembar-gemburkan oleh Perikatan Nasional sendiri, yang mana rakyat akan terheret sekali lagi dengan permainan Perikatan Nasional dalam keadaan semalam kalau kita teliti, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah membuat keputusan yang saya rasa meletakkan kepentingan rakyat itu lebih utama, iaitu sekiranya Perikatan Nasional masih nak memanggil pilihan raya mengejut, kita tidak akan terpalit sama, iaitu kita akan berkecuali dan melengkapkan tempoh penggal itu sehingga penghujungnya, iaitu melibatkan negeri-negeri di bawah Kerajaan Negeri Pakatan Harapan dan juga warisan, iaitu di Sabah, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Jadi untuk memahami dinamik itu, saya akan pecahkan kepada tiga. Kalau ada pertanyaan boleh komen, saya akan cuba cerakinkan sambil meneruskan penerangan ini. Iaitu pertama, dalam isu selepas Chini ini merupakan satu ruang untuk kita kaji juga, sebab PRK Chini ini tiada pengaruh Pakatan Harapan. Iaitu sama ada Pakatan Harapan tidak bertanding dan Pakatan Harapan juga tidak menurunkan jentera. Yang berkempen sampai ada mahkamah ditangguhkan dan sebagainya, itu semua UMNO Barisan Nasional. Terutamanya Datuk Seri Najib lah memandangkan Don Chini ini dalam Parlimen Pekan. Jadi kalau kita teliti yang ini kita kena faham sebagai dasar, sebagai background daripada pilihan raya kecil sebelum ini. Kalau kita tengok trend pilihan raya kecil berbanding dengan sebelum ini adalah dalam keadaan PH itu merupakan sebuah kerajaan. PRK Chini walau macam mana sekalipun, ianya merupakan pilihan raya kecil yang pertama Pakatan Harapan masuk ataupun tidak masuk, dan Barisan Nasional masuk bertanding sebagai sebuah kerajaan yang terpalit dengan Muhyiddin sekali lah. Jadi kalau kita lihat, kalau PRK sebelum ini, apabila Pakatan Harapan merupakan sebuah kerajaan, maka memang terdapat unsur-unsur ketidakpuashatian kepada pemerintah. Dan ini yang dipanggil sebagai undi protes. Jadi perkara ini memang berlaku. Kita akui ada kekalahannya. Cuma yang saya nak ingatkan sama ada penyokong daripada keadilan sendiri, penyokong daripada Pakatan Harapan sendiri, maupun daripada parti UMNO dan PAS, yang kita kena clear the record. Pakatan Harapan sepanjang PRK, pilihan raya kecil, yang mana kerusi sebelum ini milik Pakatan Harapan, kita semua berjaya kekalkan kemenangan tersebut. Sebagai contoh yang kita tahu, Sungai Kandis, Balakong, Seri Setia, Parlimen Port Dickson, Sandakan, ini semua yang dipertandingkan oleh Pakatan Harapan sekarang. Maksudnya tiga parti ini yang kita masuk sebenarnya semua kita pertahankan kursi.
Perkara yang sama juga berlaku untuk Parti UMNO. Yang mana kerusi itu sebelum ini milik UMNO, maka kekal di bawah kemenangan daripada UMNO. Tetapi kerusi yang berubah keadaan ataupun berlaku rampasan lah. Maksudnya dulu dia pegang tapi bila masuk pilihan raya kecil dia kalah, hanya melibatkan kerusi bersatu, iaitu di 2 PRK, di Dun Semenyih dan juga di Parlimen Tanjung Piai. Jadi yang ini kena faham dinamik yang saya sebut tadi sebelum ini. Apabila kita masuk PRK sebagai sebuah kerajaan, sudah pasti ada undi protes. Tetapi pada masa yang sama, kerusi-kerusi yang selama ini dipertandingkan merupakan kerusi daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kekal menang di kerusi-kerusi tersebut. Terutamanya keadilan lah. Yang kita tahu kerusi-kerusi ini kita dapat pertahankan tanpa ada sebarang perubahan sokongan dari segi angka kedudukan kerusi tersebut. Jadi sekarang ini dinamik itu berubah sebab sekarang Bersatu telah masuk ke dalam Perikatan Nasional. Jadi dari segi track recordnya memang PH, Pakatan Harapan, 3 parti asal ini tidak ada berlaku sebarang dinamik yang berubah di peringkat sokongan pilihan raya kecil. Baik. Yang kedua dinamik yang kita kena faham, kenapa PRK Cini juga penting. Bila disebut tiada pengaruh daripada Pakatan Harapan, jadi yang ini yang saya rasa peluang terbaik untuk kita teliti nak memahami sokongan kepada Perikatan Nasional. Yang kita nak faham juga bukan sekadar Perikatan Nasional, kita nak faham juga dinamik yang digembar-gemburkan sebelum ini yang sebenarnya nampak seolah-olah menguntungkan UMNO, iaitu Muafakat Nasional. Sebab berdasarkan PRK, sebelum ini tidak ada lagi kerusi ataupun calon yang masuk daripada parti PAS. Jadi kesetiaan, kesungguhan, dinamik Muafakat Nasional itu sekarang ini nampak seolah-olah menguntungkan UMNO semata-mata. Dan yang ketiga, yang dinamik yang kita nak faham apabila dalam soal PRK ini adalah kedudukan Barisan Nasional sendiri. Sebab apa? Sebab dalam PRK Dun Cini ini, yang masuk bertanding adalah atas logo ataupun tiket Barisan Nasional. Bukan Muafakat Nasional, bukannya Perikatan Nasional, tetapi masuk atas platform Barisan Nasional. Baik. Jadi kita dah nampak dari segi latar belakang, dari segi dinamik Barisan Nasional, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi nampak gambaran bahawa tanpa kehadiran Pakatan Harapan membantu untuk kita faham keadaan hubungan di dalam Perikatan Nasional itu. Baik. Perkara yang kedua yang saya nak kupas lebih mendalam sedikit untuk memahami dan juga nak membantu kalau ada penyokong-penyokong UMNO, kalau ada penyokong-penyokong PAS yang mengikuti maupun yang atas pagar yang sebenarnya tidak meletakkan loyalty ataupun kesetiaan itu kepada mana-mana parti. Yang ini kena faham. Yang kedua, dalam pilihan raya kecil Cini ini amat jelas bahawa di kawasan tersebut, yang ini saya tak boleh quantify sebagai sokongan seluruh negara, tapi dalam kawasan tersebut nampak jelas bahawa Najib ini masih kekal berpengaruh. Datuk Seri Najib maksudnya masih ada akar umbi di Parlimen Pekan walaupun beliau terpalit dengan kes 1MDB. Yang kita nak faham, apabila disebut yang semalam saya letak status, boleh tengok dalam Facebook saya, yang mana kalau kita lihat tahun 2018, kalau kita ambil campur kedua-dua undi daripada parti UMNO dan PAS, jumlah yang kita akan dapat adalah sebanyak 15,432. Iaitu UMNO 10,000 lebih dan PAS ada dalam 4,000 lebih 2018. Tetapi masuk 2020 tahun ini, undi tersebut jika dicampur kedua-duanya jatuh rendah. Iaitu, alamak tertarik
iaitu 13,872. Yang mana menunjukkan kejatuhan ataupun hilang undi itu adalah sekitar 1,560. Baik. Yang ini akan ada ujahan yang saya akan terangkan soal orang tak nak keluar mengundi dan sebagainya. Tapi hakikatnya jumlah yang didapati oleh kedua-dua parti PAS dan UMNO memandangkan PRK PAS bagi jalan kepada UMNO, undi yang dapat itu kekal rendah iaitu 13,872 ataupun menurunlah. Maksudnya masih majoriti besar di kawasan tersebut tapi jatuh menurun yang agak signifikan. Yang kedua yang kita kena tengok, kalau nak dikata orang tak balik mengundi, PRK, orang dah tahu siapa menang dan sebagainya. Kalau kita campurkan pula undi kepada mereka yang bukan daripada PAS ataupun UMNO. Kalau 2018 memang PKR bertanding. Ketika itu, kita hanya dapat sekitar 1,065 undi. Tapi tahun 2020, walaupun Pakatan Harapan tidak masuk, undi yang kita dapat ataupun undi yang diberikan selain daripada UMNO dengan PAS adalah sebanyak 1,359. Iaitu meningkat hampir 300 undi. Jadi kalau kita tengok, kalau argumen sebelum ini mengatakan bahawa PRK ini orang tak balik mengundi, jadi PAS dapat kurang ataupun UMNO dapat lebih rendah, ianya tidak terguna pakai sebab undi calon bebas ini meningkat. Maksudnya kalau kita lihat, kalau nak menggunakan argumen bahawa alah dah confirm menang, orang UMNO dengan PAS ni tak nak balik. Sebenarnya pilihan raya itu menjadi testimoni kepada sokongan Barisan Nasional. Jadi kalau kita lihat dari segi peratusan mengundi itu, penurunan kepada UMNO, Barisan UMNO dan PAS adalah lebih daripada 10%. Kalau congak lebih kurang 11.25%. Tetapi kalau kita lihat menggunakan faktor bahawa orang tak balik sebab dah confirm BM menang apa semua, calon bebas pun dapat lebih banyak. Yang kedua, ada juga alasan yang akan mengatakan bahawa peningkatan itu juga berdasarkan faktor-faktor isu setempat. Sebagai contoh yang saya nak ambil, maklum berkenaan dengan cerita pasal masalah air. Yang ini pun kalau kita tengok masalah bekalan air di pekan dan sebagainya mungkin menyebabkan orang protes kepada UMNO ataupun PAS. Tapi perkara itu pun kalau kita letakkan sebahagian daripada alasan kenapa bahawa isu setempat ini pun menjadi perpindahan sokongan kepada calon UMNO, ini menunjukkan bahawa undian yang mereka dapat tahun 2018 adalah sepatutnya paling tinggi ataupun paling rendah. Yang ini kita kena faham, minta maaf. Kalau 2018 kita akan mengatakan keputusan PRU 2018 adalah PRU yang terbaik untuk Pakatan Harapan. Manakala argumen yang satu lagi secara tidak langsung mengatakan bahawa keputusan PRU 2018 adalah yang paling teruk untuk UMNO dan PAS jugalah tersekali. Tetapi kalau kita tengok 2018 sepatutnya UMNO paling teruk, 2020 sokongan mereka tetap jatuh. Jadi kalau nak kata ini adalah penyokong atas pagar yang sebenarnya ikut alih isu, kebanyakan penyokong atas pagar sebelum itu adalah mereka yang swing kepada Pakatan Harapan sebab mood rakyat nak bawa perubahan 2018. Jadi telahan saya kalau saya tengok, akal umbi UMNO di pekan itu masih solid ataupun memang ini adalah berkiblatkan Datuk Seri Najib Razak. Tetapi kalau kita lihat dari segi hilangnya undi itu, yang saya rasa yang lebih tepat adalah kalangan orang PAS ni. Yang ini orang PAS pun kena dengar. Sebab saya tak rasa semua penyokong tegar PAS ataupun penyokong yang mengikut PAS ini akan undi Datuk Seri Najib Razak. Yang ini kita kena faham. Dah demi PRU yang lepas, PAS mendapat undian yang lebih tinggi sedikit ataupun yang di kawasan Pantai Timur ini berbanding dengan Pakatan Harapan sebab mereka juga tidak mahu undi UMNO. Yang ini kena faham kepada orang PAS ataupun orang UMNO sendiri bahawa dalam pengiraan gabungan PAS campur UMNO,
ianya bukannya semestinya akan dapat the whole result ataupun mendapat keseluruhan campuran tersebut. Matematik PAS dengan UMNO ni bukan 1 campur 1 jadi 2. Dia bila 1 campur 1 pun ada yang tak nak bersama. Jadi dalam isu keputusan Cini ini, kalau kita teliti, kalau kita menganggap bahawa 1,560 undi yang hilang apabila PAS tidak bertanding pilihan raya kecil yang lepas, bermaksud 1,560 daripada 4,622 penyokong PAS ini, maksudnya hampir, ini yang tertinggi yang kita boleh telahan kita, iaitu lebih kurang 33% mereka yang mengundi PAS dulu tak nak undi UMNO. Jadi sebenarnya ini satu dapatan yang agak menarik yang menunjukkan bahawa sekiranya UMNO dengan PAS, ini tak cerita lagi Perikatan Nasional, tetapi yang ini gambaran jelas apabila berlaku muafakat nasional. Saya tak rasa orang PAS di bawah ini sanggup cium dan mengikut belakang Najib Razak. Dan saya tak rasa juga keadaan yang sama penyokong PAS ini akan peluk dan sayang Azmin Ali. Takkan rasa menyanjung. Saya tak rasa orang PAS di bawah ini akan sebenarnya ikut mengangkat Zuraidah Kamarudin. Jadi sebenarnya memang hakikatnya bila bercampur, yang saya sebut minggu lepas dalam soal transferable vote, iaitu perpindahan pengundian dalam koalisi politik itu tidak akan berlaku 100%. Mungkin akan dapat dalam sekitar 60% lebih, tapi tak akan 100% dalam Cini ini. 30% undi yang sepatutnya calon UMNO dapat, tak dapat. Baik. Perkara yang ketiga sebenarnya yang kita kena faham sebelum saya sentuh soal isu kaitan dengan politik nasional. Perkara ketiga yang kita kena faham, apabila UMNO masuk sebagai menggunakan logo Barisan Nasional, dan kalau kita lihat di kalangan akar umbi UMNO, sekarang daripada dulu mula-mula tahun lepas cerita pasal muafakat nasional. Kemudian tahun ini bila bersama dengan Muhyiddin, ada beberapa kalangan yang sebenarnya mula mencanangkan daripada UMNO sendiri, kita kena sokong pemerintahan Muhyiddin Yassin. Ini Presiden UMNO sebut beberapa hari yang lepas, ahli-ahli parlimen UMNO masuk Dewan Rakyat minggu depan kena bagi sokongan 100% kepada Muhyiddin Yassin. Tetapi apa yang berlaku PRK Cini yang sebenarnya agak menarik juga, di kalangan akar umbi UMNO telah ada keluar desas-desus. Yang ini peringkat pemuda pun dia buat polling dan sebagainya, yang mana memang rata-rata orang UMNO mengatakan bahawa kaedah terbaik untuk masuk pilihan raya adalah menggunakan logo Barisan Nasional. Jadi sekarang ini saya rasa akan menjadi perpecahan kembali antara UMNO dengan PAS ini, sebab apabila mereka bersama, orang PAS ataupun mereka yang mengundi PAS, dia nampak logo dacing itu, dia tak akan undi logo dacing itu. Sebab itu dulu dia undi PAS. Yang ini kena faham bahawa mereka ini bukannya walak semata-mata seperti yang kita jangka. Sebenarnya orang PAS ni bukan semua walak. Yang walak ni berapa kerat yang menunggu janji macam-macam lah, yang ada sekumpulan mungkin dalam kalau di Cini ni kita nampak sekumpulan dalam beberapa ribu, 2,000, 3,000 yang walak betul, sokong Najib Razak pun dia cium. Tetapi kebanyakan, iaitu hampir 30% di Cini itu, walaupun arahan itu ada berkempen, kita nampak orang PAS pun pegang bendera Barisan Nasional, mereka hilang 30%. Dan sekarang bila berlaku desakan bahawa jalan terbaik untuk UMNO masuk pilihan raya menggunakan logo Barisan Nasional, ini akan menimbulkan polemik yang baru. Baik. Perkara yang ketiga atau keempat lah yang saya nak kaitkan, sebenarnya UMNO pun sedar dalam keadaan di Cini itu, mereka akan tahu bahawa kekuatan gabungan di sebelah sana adalah dalam UMNO sendiri. And yang kita kena faham juga, yang kita kena
tahu juga pemikiran di kalangan orang-orang lama, orang-orang yang warlords ataupun old guards, mereka yang pemegang taruh yang begitu lama dalam UMNO, mereka akan merasakan bahawa ini adalah soal polemik survival UMNO sendiri. Yang kita nak telahan yang lebih besar, kerangka. Yang saya nak buat perbandingan. Sebagai contoh, kalau Parti Keadilan Rakyat, kita tengok keadilan, kekuatan dia di mana? Keadilan ni dari segi keadaan practicality-nya memang agak memenatkan. Berlaku perpecahan, berlaku pengkhianatan dan sebagainya, iaitu pengkhianatan berlaku sebab mereka itu merasakan ada manfaat yang lebih besar yang boleh digarap, iaitu pemikiran macam UMNO terpaksa tinggalkan keadilan. Tetapi keadilan itu sendiri terbentuk ataupun kekuatannya adalah sebagai sebuah parti berbilang bangsa. Parti yang percaya kepada idealisme, parti yang sebenarnya memegang ataupun mengangkat prinsip keadilan. Jadi kalau keadilan ini, kalau perhatikan perjalanan 20 tahun lebih sebagai sebuah parti politik, walaupun pemimpin dia masuk penjara, walaupun dikenakan pelbagai kecaman, tindakan, dizalimi dan sebagainya, keadilan ni akan terus kekal, akan terus subur ataupun survive sebab dasar politik keadilan itu adalah berteraskan nilai ataupun idealisme. Keadilan ni bawa soal kebajikan ramai, soal keadilan, jangan tindas orang dan sebagainya. Jadi politik sebagai nilai ini, keadilan ni hanya akan tergugat sekira nilai-nilai ini akan luput. Dulu kita khawatir bila ada kumpulan kitol dan sebagainya, nilai keadilan ni makin hari makin malap. Tetapi bila berlaku pengkhianatan yang dianggap menjatuhkan Pakatan Harapan, tetapi sebenarnya menguatkan keadilan. Jadi dari segi kerjasama politik keadilan, nak faham lagi besar. Kalau kita nak letak keadilan dalam sebuah koalisi politik, coalition yang keadilan bersama Pakatan Harapan ni akan terus kekal selagi mana kita berpegang kepada ataupun berkongsi kepada nilai-nilai yang sama. Jadi kalau nilai-nilai itu tidak lagi dipegang, maka keadilan boleh memilih kaedah yang lain. Tetapi sehingga hari ini Pakatan Harapan juga kembali utuh sebab cabaran utama Pakatan Harapan dari segi nilai adalah sebelum ini kita ada Tun Mahathir. Jadi kita tahu politik Mahathir ini lebih kepada pendekatan yang dibawa oleh beliau dengan hujahan-hujahan yang tidak menggunakan rasional ataupun menjaga etika dan juga melihat dalam soal kerangka yang lebih besar. Kita nak membawa prinsip keadilan. Ini adalah ancaman utama kepada pakatan sebelum ini. Tapi sekarang ini, apa yang berlaku semalam juga memberi ruang kepada keadilan untuk terus bergerak tanpa terikat dengan unsur-unsur yang melemahkan kita dalam soal keadilan. Tetapi kalau kita letak perbandingan dengan UMNO, yang ini kena faham. Apa bezanya kekuatan UMNO ini? UMNO ini sebenarnya bukan Melayu tau. Yang ini kita kena faham. Itu adalah hujahan ataupun olahan yang dibawa di luar. Kekuatan parti UMNO sebenarnya adalah sebagai kuasa dominan yang berpengaruh, yang mampu membuat ataupun mengguna pakai peluang kedudukan jawatan, habuan dan sebagainya untuk kekal berpengaruh. Yang ini sebab itu dalam pemikiran pimpinan UMNO, nak kekal berkuasa, kaedah dia sangat straightforward. Macam keadilan ni kena adilisme, keadilan, memang itulah jiwa kita. Kalau penyokong keadilan nak faham, kalau orang UMNO sekalipun nak faham di bawah, ataupun orang UMNO di bawah ini nak faham keadaan kepimpinan UMNO itu, mereka ini memang konsep yang kita dah tahu, yang dipermudahkan oleh Najib sebelum ini, iaitu I help you, you help me. Basically, it's all about kita bagi habuan, kau bagi sokongan. Sebab itu pembentukan Perikatan Nasional pun adalah soal jawatan dan juga pegang GLC. Sebab itu memang kita nampak itu adalah kekuatan politik UMNO. Sebab apa dia jadi dikatakan kekuatan? Sebab dia memang tak ada idealism. Dia jenis tak malu. Kalau nak ambil jawatan, tulis surat dan sebagainya, memang dia tak ada masalah.
Tetapi ini yang menyebabkan ada penyokong, ada pengaruh terikat sebab lagi banyak dia terlibat, lagi banyak yang dia habuan yang dia dapat. Baik. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, sekiranya UMNO memilih untuk bergerak dengan muafakat nasional mahupun perikatan nasional, kuasa dominan itu akan tercabar. Sebab apa? Bila UMNO menggunakan taktik ataupun kaedah agihan kuasa ataupun agihan jawatan dan juga kekayaan ini, sekiranya mereka bekerjasama dengan muafakat nasional ataupun perikatan nasional, maka dominan mereka dalam masyarakat Melayu ni akan dilemahkan. Dia akan terpaksa mengagihkan kekuatan itu sebab isu kerusi. Dan apabila contohnya dalam soal masuk pilihan raya, kalau pemimpin UMNO kalau di Pantai Timur terpaksa menyerahkan kerusi kepada PAS ataupun kepada even Bersatu, maka akan umbi UMNO di situ memang akan lemah, akan jadi orang yang memerontak. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 minggu yang lalu, pemimpin UMNO even di kawasan MCA sekalipun di Tanjung Malim, mereka telah menyatakan bantahan untuk MCA masuk bertanding sebab dia merasakan UMNO boleh menang. Dari segi logiknya, sebab banyak demografi kerusi parlimen ini adalah majoritinya Melayu ataupun lebih sedikit kepada masyarakat Melayu, maka dari segi logik memang orang UMNO merasakan dia ada peluang untuk menang. Tetapi sekiranya kerusi itu langsung tidak masuk sebab terpaksa bagi laluan PAS dan juga kepada Bersatu, ini akan menyebabkan kedudukan kekuatan yang UMNO pegang ini secara naturally rosak. Dan kalau kita lihat survival UMNO, sebab itu kalau kita tengok the All Guards telah bersuara, termasuk sebagai contoh kenyataan daripada Tengku Razalik. Memang beliau merasakan Perikatan Nasional akan melemahkan. Sebab kalau UMNO bersetuju masuk Perikatan Nasional, maka apa yang didambakan orang kena masuk UMNO sebab nak dapat kontrak, nak dapat projek, nak dapat jawatan, lantikan dan sebagainya, hujahan itu akan tidak diguna pakai sebab sekarang ini kita lihat di kalangan UMNO sendiri, dan saya tahu ada di kalangan menteri pun tidak bersetuju dengan portfolio mereka, tetapi sebab dilantik oleh Muhyiddin, nak bantah pun susah dan sebagainya, menyebabkan kuasa rundingan, kuasa dominasi UMNO ketika ini sangat lemah. Sebab itu kalau sebelum ini kita lihat permainan UMNO, di kalangan pemimpin dia mula mendesak supaya diadakan pilihan raya mengejut. Kenapa dia nak buat pilihan raya mengejut? Sebab selagi mereka menjadi second fielder ataupun orang yang kedua, ketiga ataupun yang keempat, kita tengok dalam gambaran yang mana perbincangan sebelum ini Perikatan Nasional bincang, UMNO pun duduk jauh. Zahid Hamidi pun bukan duduk sebagai ketua, Muhyiddin duduk, tapi itu pun dia duduk selepas GPS, tak silap saya. Jadi pengaruh UMNO, dominan UMNO itu, kalau mereka terus sebegini, mereka akan rasa lemah. Sebab itu kalangan pemikiran mereka, kalau dipanggil pilihan raya mengejut, maka mereka lebih cepat dapat kembali berkuasa. Mereka dapat mengawal balik soal lantikan, soal kekayaan dan sebagainya. Maka menguatkan balik sistem yang lama, iaitu agihan kuasa dan juga kekayaan inilah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, Muhyiddin takkan bagi. Muhyiddin akan merasakan bahawa sekiranya bubar, beliau masih perlu dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Kalau tidak, buat apa bubar? Jadi sekarang ini sebenarnya taktik UMNO untuk mendesak berlakunya pilihan raya mengejut sebenarnya akan merugikan UMNO. Sebab apa? Sekiranya Muhyiddin tidak dinamakan sebagai Perdana Menteri, maka Muhyiddin takkan setuju untuk bubar parlimen. Jadi sekarang mereka akan jadi orang meroyan dalam kerajaan sendiri. Kalau dulu Pakatan Harapan jadi kerajaan, dia meroyan nak suruh bubar.
sekarang ini dia dalam kerajaan Perikatan Nasional, dia pun juga yang akan mengoyan untuk suruh bubar parlimen. Jadi yang akan menjadi kuasa penentu sekarang, bila UMNO dah terlajak menyebut untuk diadakan pilihan raya mengejut, nak tak nak mereka terpaksa berunding dengan Muhyiddin. Dan sekiranya UMNO mengalah dan memberi mandat kepada Muhyiddin untuk kekal sebagai Perdana Menteri walaupun selepas pilihan raya, maka tempoh hayat UMNO itu akan pendek. Sebab survival UMNO selama ini adalah berdasarkan kaedah I help you, you help me. By that time, dia akan minta orang tolong dia pula. Dan macam mana UMNO nak bantu ataupun nak tarik sokongan di bawah ataupun nak ikat dengan kontrak dan jawatan. Jadi sebab itu, yang perkara terakhir yang saya nak sebut. Kalau UMNO masih berani, kalau betul dia masuk, dia janji, kemudian dia langgar janji. Dia kata sokong-sokong Muhyiddin, lepas tu dia langgar janji, masuk pilihan raya dia langgar juga kawasan Bersatu. Sebab kalau dia lepaskan kerusi-kerusi mereka kepada Bersatu, UMNO tidak akan jadi dominan dalam koalisi yang terbentuk. Maka dia kalau dia langgar dan dia juga memecah undi Melayu dan sebagainya, paling kurang UMNO akan kekal relevan sebab dia membawa mesej dia nak kekal dominan, nak kekal dominasi. Tetapi apa yang akan berlaku sekarang? Percaturan yang dibuat oleh UMNO, kononnya demi nak jadi kerajaan sebab dia nak pegang kuasa tersebut, dia buat satu kesilapan yang besar sebab dia terpaksa mengikut Bersatu daripada belakang. Terikat sekarang, nak bubar pun susah, nak bubar boleh tapi Bersatu kekal berkuasa. Jadi sebenarnya PAS dan Bersatu menjadi bebanan dan penghalang kepada UMNO. Yang ini yang saya nampak, yang sebenarnya saya agak happy jugalah bila PRK Cini ini selesai. Maksudnya kita nampak desakan di akar umbi di kalangan UMNO. Memang sebenarnya kalau UMNO bertanding sendiri, UMNO akan jadi lebih kuat. Akan jauh lebih kuat dengan keadaan sekarang yang dilemahkan oleh Bersatu dan PAS. Sebab itu PAS dan Bersatu amat seronok, suka untuk masuk ikat bersama dengan UMNO. Satu, dia tak payah cari jentera. Bersatu tak payah berkempen susah payah sebab UMNO akar umbi dia ada. Tetapi kalau dibiarkan, saya rasa tempoh hayat UMNO ini tak lama. Dan kita lihat dari segi macam mana. Kalau orang PAS sendiri pun lihat apabila menteri berkenaan kata air akan selesai di Kelantan bukannya 4 bulan, bukannya 4 tahun, tapi 40 tahun. Jadi orang UMNO memang sebenarnya agak kecewa, beban kepada mereka. Dan ini yang menyebabkan dulu walaupun dia kata Muafakat Nasional itu kekal kukuh dan sebagainya, saya rasa jalan terbaik untuk UMNO masuk pilihan raya adalah melalui platform Barisan Nasional. Jadi saya rasa itu menjelaskan sedikit sebanyak keadaan di sebelah pihak sana. Manakala di sebelah keadilan ini, kami sebenarnya telah menyelesaikan beberapa perkara yang penting. Kita tidak lagi terpaksa terikut dengan percaturan Mahathir sebagai contoh. Mandat telah diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemudi sepenuhnya Pakatan Harapan ini. Jadi bagi saya, apa yang berlaku di sini ini mungkin juga percaturan daripada Datuk Seri Najib sendiri nak tunjuk dia masih kekal relevan. Barisan Nasional itu masih ada pengaruh. Jadi selagi UMNO ini bersama dengan PAS dan Bersatu, UMNO ini akan terus terikat, akan terus ditekan dan terpaksa mengalah kepada parti-parti yang lain. Jadi kepada akar umbi UMNO, saya tahu kalau di peringkat keadilan dalam soal kami mengemudi pun, bila kami tidak bersetuju dengan Mahathir, kami cakap. Kami bukannya hanya mendiamkan diri. Jadi orang UMNO, kalau tidak mahu terus dibayangi oleh Muhyiddin, kalau tidak mahu terus dibayangi oleh Azmin, tidak mahu dibayangi oleh Zuraida ataupun Ustaz Hadi sekalipun, maka UMNO kena fikir balik dengan masak-masak. Kalau terus didesak pilihan raya mengejut, yang akan untung saya nampak di sebelah sana Bersatu dengan
PAS pun ialah terpaksa juga bertempur di kawasan tertentu. Bersatu yang akan paling untung. Manakala di sebelah Pakatan Harapan kami selesai, kita akan masuk sebagai satu pasukan yang asal 3 parti ini. Dan untuk keadilan, selagi kita kekal dengan idealisme, kita akan ada peranan dan akan terus didokong oleh rakyat kebanyakan. Saya rasa cukup sekadar itu. Ada peluang saya akan berbicara dan sambung lagi kupasan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.